Baik, salam sejahtera murid-murid. Hari ini seperti biasa kita akan belajar pendidikan moral tahun 5 bersama saya Cikgu Hajina. Baik, sekarang murid-murid buka buku teks muka surat 92 ya. Kita sama-sama membaca dialog yang terdapat dalam buku teks tersebut. Berikut adalah merupakan cerita tentang ataupun kisah Chi Kiong. Baik, cikgu bacakan dialog di sini ya. Ibu, saya hendak pergi ke perpustakaan awam untuk memulangkan buku yang saya pinjam. Baiklah nak, baliklah dengan segeranya ya. Baiklah ibu. Demikianlah dialog antara Cik Kiong dan ibunya, di mana Cik Kiong meminta kebenaran ibunya untuk pergi ke perpustakaan awam. Seterusnya, tiba di dalam perjalanan, Cik Kiong berjumpa dengan kawannya Hasrul. Cik Kiong, kamu hendak ke mana? Saya hendak ke perpustakaan awam, Hasrul. Jom ikut saya. Sebenarnya, saya hendak menonton rancangan kegemaran saya. Tetapi, saya lebih suka mengikut kamu. Betulkah? Saya gembira kerana kamu bercakap benar dengan saya. Berdasarkan dialog ini tadi, kita ketahui bahawa Cik Kiong betul-betul hendak pergi ke perpustakaan. Dan Hasrul pula sebenarnya hendak menonton rancangan kegemarannya. Tetapi apabila Cik Kiong mengajak ke perpustakaan, dia lebih suka mengikut Cik Kiong. Jadi, dengan rasa gembiranya, Cik Kiong bersama dengan Hasrul pergi ke perpustakaan. Okey, seterusnya. Kita buka pula buku teks muka surat 93. Dalam situasi yang lain, selamat petang Pak Cik, saya hendak membeli gula-gula sebanyak 20 sen. Ambillah sendiri Cik Kiong. Ini gula-gulanya Pak Cik, saya ambil 3 biji sahaja. Baiklah, kamu tidak perlu tunjukkannya kepada saya. Saya tahu kamu bercakap jujur. Melalui dialog ini, kita dapat tahu bahawa Cik Kiong dengan jujurnya mengambil gula-gula mengikut harga yang sepatutnya. Kerana sikapnya yang sentiasa jujur sebelum ini menyebabkan tauke kedai sangat mempercayainya dan sehinggakan dia tidak perlu menunjukkan berapa banyak gula-gula yang dia ambil. Inilah kebaikannya kalau bersikap jujur. Kita lihat pula dialog seterusnya. Selamat pagi Puan, saya ingin memulangkan buku yang saya pinjam tetapi terdapat helaian yang terkoyak. Maaf, saya tidak sengaja. Tidak mengapa adik, kami akan membaikinya. Saya bangga dengan sikap jujur kamu dalam hal ini. Melalui dialog ini pula, Cik Kiong mengakui ataupun bercakap benar tentang kesilapannya yang terkoyakkan helaian di dalam buku yang dipinjamnya di perpustakaan. Dengan rasa bangganya, dia mengaku kesilapan tersebut kepada perpustakawan. Dan kerana sikap jujurnya, perpustakawan ini merasa bangga dengan sikap Cik Kiong. Lihatlah betapa Cik Kiong dipercayai oleh perpustakaan tersebut kerana sikap jujurnya. Seterusnya, kita lihat muka surat 94. Berdasarkan berita dalam blog, amalan jujur dalam hidup bermasyarakat sering menjadi topik ataupun tajuk utama dalam media massa dan laman sosial.
Jaswan Singh menulis blog tentang kisah kawannya Jerry. Blog ni maksudnya dia seperti satu halaman di dalam uh, internet di mana tempat Jaswan ni menulis tentang kisah kawannya Jerry. Jadi di dalam blog tersebut Jaswan Singh menulis tentang sikap jujur Jerry. Okey, cikgu bacakan sedikit ya. Kejujuran Jerry perlu dicontohi. Semalam, saya dan rakan saya Jerry pergi ke restoran yang terletak di kawasan perumahan kami. Ketika sedang makan, Jerry mendapati seorang pemuda di meja makan sebelah tertinggal telefon bimbitnya lalu beredar dari restoran itu. Jerry dengan pantasnya mengambil telefon bimbit itu dan bergegas ke pintu restoran. Dia memulangkannya kepada pemuda itu. Pemuda itu berasa amat gembira dan lega kerana hampir kehilangan telefon bimbitnya yang agak mahal. Pemuda itu memberikan wang kepada Jerry atas tindakan jujurnya. Jerry menolak pemberian itu. Sebaliknya, dia berasa gembira dan bangga kerana dapat bersikap jujur terhadap anggota masyarakat. Berdasarkan tulisan Jaswan Singh ini, kita dapati Jerry adalah merupakan seorang yang jujur, bertanggungjawab dan amanah. Okey. Kenapa dia jujur? Dia sanggup beredar dan memberikan telefon bimbit yang tertinggal di restoran itu kepada pemiliknya. Kemudian, dia juga tidak mengambil wang yang diberi oleh pemilik telefon bimbit tersebut. Ini bermaksud Jerry tidak mengharapkan balasan dari sikap jujurnya. Yang paling penting, dia menunaikan tanggungjawabnya mengembalikan telefon bimbit tadi kepada pemiliknya. Dan antara perasaan yang wujud di dalam diri Jerry adalah bangga dan gembira. Ya, kerana sikap jujur juga anggota masyarakat pasti akan yakin dan percaya terhadap sikap seseorang. Okey, demikianlah daripada petikan ini. Seterusnya, kita lihat muka surat 95 pula. Okey, kita lihat peta minda di bawah ini. Cikgu bacakan di atas ni dulu ya. Sanawi membantu ayahnya mengusahakan pasar raya di kampung Sungai Lingkau. Baru-baru ini, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung iaitu JKKK telah mengadakan satu program pengiktirafan kepada pengusaha pasaraya yang mengamalkan sikap jujur demi kepentingan masyarakat setempatnya. Jadi mereka mengadakan program untuk memberikan pengiktirafan kepada orang yang bersikap jujur di dalam masyarakat. Baik. Antara amalan jujur saya sebagai pengusaha pasaraya terhadap masyarakat. Ini adalah amalan yang diamalkan oleh pengusaha pasaraya tersebut. Yang pertama, tahu tak apa ni? Okey, ini bermaksud dia memberikan wang yang betul kepada pelanggan, okey, mengembalikan baki yang betul dan mengambil wang yang betul mengikut harga barangan yang dibelikan. Okey. Seterusnya juga adalah menimbang ataupun menimbang barangan dengan betul, tidak menipu bacaan penimbang. Okey, penimbang diselaraskan dengan jujur dan betul. Okey, seterusnya menjual barangan yang segar. Maksudnya tidak menjual barangan yang telah rosak. Kerana ini akan menyebabkan pelanggan akan tidak suka terhadap apa yang dijual di kedai ni lah. Kalau mereka jual barangan yang rosak, pelanggan pasti tidak yakin dengan barangan di kedai ini. Dan seterusnya, tidak menjual barangan tamat tempoh. Maksudnya, pekedai ini tadi tidak menjual barangan yang luput tarikh. Sekiranya luput tarikh, dia akan dikembalikan kepada pembekal. Itulah antara sikap pengusaha pasaraya yang telah mendapat pengiktirafan daripada JKK Kampung. Ini bermaksud sikap jujur, amanah dan bertanggungjawab pasti akan memberikan
kepercayaan kepada orang lain dan meyakinkan mereka untuk sentiasa berkunjung ke pasaraya tersebut. Okey, murid-murid boleh baca dan fahami sendiri petikan-petikan yang terdapat dalam buku teks yang telah cikgu tunjukkan tadi ya. Okey, seterusnya ini adalah cara memupuk sikap jujur. Yang pertama, sentiasa bercakap benar. Seterusnya, bersikap amanah dalam setiap tanggungjawab yang diberikan. Okey, bercakap benar bermaksudnya sentiasa menyatakan sesuatu yang betul, tidak menipu. Bersikap amanah dalam setiap tanggungjawab maksudnya tidak menipu juga dan sentiasa menunjukkan sesuatu yang betul. Okey. Contohnya kalau diberikan tanggungjawab untuk memberikan wang kepada seseorang, contohnya RM50, pastikan RM50 itu diberi kepada pemiliknya. Jadi jangan nanti diberi duit RM50, kita beri dia RM30. Itu tidak amanah. Seterusnya, ikhlas membantu tanpa mengharapkan balasan. Kita bantu kerana kita nak tolong, bukan semata-mata untuk mendapatkan ganjaran ataupun hadiah ataupun balasan daripada orang yang kita bantu. Seterusnya, berterus terang ataupun mengakui kesalahan atau kesilapan seperti Cik Kiong tadi. Sekiranya dia terkoyakkan helaian buku tadi, dia mesti berterus terang. Seterusnya, kepentingan ataupun faedah bersikap jujur. Yang pertama, memudahkan urusan orang lain. Dengan sikap jujur tadi, kita dapat permudahkan lagi urusan orang lain. Yang kedua, mendapat kepercayaan daripada masyarakat. Yang ketiga, dapat membina keyakinan diri untuk diri sendiri dan juga masyarakat juga akan yakin kepada kita ya. Seterusnya yang keempat, mengelakkan berlakunya perselisihan faham. Kerana sesuatu perkara tu kadang-kadang kalau tidak jujur ataupun amanah ataupun berterus terang, ia boleh menyebabkan perselisihan faham. Kerana kalau kita tidak berterus terang, kemungkinan syak wasangka akan berlaku dalam diri masyarakat. Okey, seterusnya yang kelima, hidup bersatu padu dan harmoni. Maksudnya kita dapat hidup dalam keadaan yang aman, damai. Okey, seterusnya tugasan hari ini. Yang pertama, nyatakan cara memupuk amalan jujur dalam hidup bermasyarakat dalam bentuk peta buih. Peta buih adalah peta bulat-bulat, peta iting ya. Murid-murid mesti tahu apa itu peta buih. Jadi tajuknya adalah amalan jujur dalam cara memupuk amalan jujur dalam hidup bermasyarakat. Gunakan ni. Cara memupuk amalan jujur dalam hidup bermasyarakat. Ini dia tajuk dia. Kemudian kamu buat dia punya buih-buih itu. Di dalam buih tadi kamu nyatakan apakah amalan ataupun cara memupuk amalan jujur. Seterusnya, tugasan yang kedua adalah senaraikan kepentingan amalan jujur dalam hidup bermasyarakat. Sekarang kita buat pula dalam bentuk peta minda. Okey, kamu senaraikan kepentingan amalan jujur ya. Okey, dalam bentuk peta minda. Peta minda ni terpulang dengan kamu. Kamu nak olah dia dalam bentuk seperti belun pun boleh, dalam bentuk pokok pun boleh, dalam bentuk bunga pun boleh, terpulang dengan daya kreativiti kamu. Dan akhir sekali, tugasan yang ketiga adalah nyatakan perasaan berkaitan jika mengamalkan sikap jujur dalam bentuk peta minda juga. Ya, jadi, apakah perasaan kalau kita mengamalkan sikap jujur? Jadi, kamu buat dalam bentuk peta minda, ikut daya kreativiti kamu di dalam apa sajalah bentuk. Contohnya bentuk pokok tadi kah? Dalam bentuk bunga kah? Bentuk ribbon kah? Terpulang dengan murid-murid semua. Okey. Selamat mencuba dan terima kasih. Itu saja untuk hari ini.